je. Right? Yang penting tahu pakai rumus yang mana. Dan bila buat persamaan linear, jangan tersalah simbol. Okey? Jom kita tengok contoh soalan yang kedua. Okey. Contoh soalan kedua ni ada gambar. Okey. Kita tengok apa yang dia tanya ni. Rajah di bawah menunjukkan segi empat tepat A, B, C, D. Nah, A, B, C, D. Yang dilukis pada satah cartes. Satah cartes ni. Nampak ni. Dia pasti X, pasti Y. Okay. Diberi bahawa AB ni. AB. Mana AB? AB. Selari dengan paksi X. Oh, dia sama. Dia maksudnya dia selari ni dia sama dengan paksi X. Dan AD tu selari dengan paksi Y. Oh, AD ni selari dengan paksi Y. Okay. Jarak di antara titik A dan titik B ialah 4 unit. Titik M. M kat sini. Merupakan titik tengah bagi AD. Cari koordinat titik AB. AB. Koordinat dia berapa? Okey, sebelum kita nak buat koordinat ni, kita kena tahu dulu koordinat A ni berapa, koordinat B ni berapa. Sebab kita nak cari titik AB ni kan, nak cari koordinat titik AB ni. Jadi sebelum kita nak menyelesaikan soalan bagi mencari koordinat A dan B ni, kita kenalah tahu apakah formula yang kita nak guna terlebih dahulu. Jadi dalam mission ni kita kena atur strategi kita. Jadi dia suruh kita cari titik A. Kita faham kita dah ada satu garis yang mana M dah diberi. Jadi kita boleh guna formula titik tengah sebenarnya ni. Titik tengah. Sebab dia dah bagi kita D, dia bagi kita titik tengah M, tapi A dia tak bagi. Jadi kita bolehlah guna formula titik tengah. Kita tengok dulu yang A ni. Kita pakai formula titik tengah. Sebab kita ada satu garis macam ni. Okey. Kat D tu kita dah ada 27. Kan? A kita tak tahu berapa. Kita nakkan cari titik A ni. Kita tak tahu berapa ni. Yang tengah-tengah ni dia dah khabar dengan kita dah. Khabar. Dia dah bagi tahu kita dah. 24. Okay. Jadi kita gunalah formula titik tengah. Iaitu X1 tambah X2 bahagi 2 dengan Y1 tambah Y2 bahagi 2. Titik tengahnya berapa? 24 dah bagi. Kita tulis je 4. Sebab dia dah cakap M adalah titik tengah AD. Dia sendiri yang cakap kat sini. Mana tadi? M merupakan titik tengah AD. Maka kita masukkan saja dia punya nilai. Jadi kat sini AD. Sini 1 lah. Okay. Sini X juga. Sini Y juga. Tapi 2. Alright. Kemudian kita selesaikan X tambah 2 bahagi 2. Right? Kat sini pula 7 tambah terbalik saya ni. Silap ni, bukan 7, ni Y. Ni 1 ni. Y tambah 7 bahagi 2. Sama juga dengan 2, 4. Okey. Jadi macam biasalah. Ini partner dia dengan 2. Kita nak cari nilai X ni. Ni partner dia dengan 2. Saya harap pelajar nampak saya bulatkan untuk pelajar. Nampak? Ni dengan ni. Kita buatlah persamaan linear. Persamaan linear macam mana? X tambah 2 per 2 sama dengan 2. Jadi macam biasa kita bawa naik atas. Kita dapat 4. X tambah 2. Jadi X sama juga 4 tolak 2. X kita sama dengan 2. Dah settle. Manakala untuk yang ni, kita buat comparison dia, partner dia dengan 4 ni. Jadi cara nak kiranya adalah
Mana nak tulis ni kat sini? Kat sini bolehlah kot Y, Y ni tambah dengan 7 per 2 sama dengan 4. Jangan kamu keliru juga. Saya takut kamu keliru. Cikgu, tadi cikgu buat ni kat sini ada 1, ada 2. Ada 1, ada 2. Yang ni cikgu tak tulis pula. Tak, itu formula. Okey, kalau kamu nak make sure kamu tak keliru, kamu boleh buatlah 1 kat sini. Okeylah, cikgu letak. Kalau tak nak letak pun tak apa, make sure kamu tahu titik mana kamu nak cari tu ya. Jadi kat sini 4 darab 2 dapat 8. Y tambah 7. Jadi nak cari Y macam mana? 8 tolak 7. Jadi Y kamu sama dengan 1. Maka titik A kamu adalah 2, 1. Okey, kita dapat titik A kita 2, 1. Titik A koordinat kat sini. Dia tulis tapi dia tanya apa? Nak titik B juga. Nak cari titik B macam mana? Nak cari titik B, tadi dia cakap kat apa ni tadi? Jarak antara titik A dengan titik B adalah 4 unit. Okey, B dengan A ni dia sebaris kan? So ni X, ini Y. So kat sini kalau kita tengok titik A, sebenarnya kat sini 2. Koordinat kat sini 1. Maka B ni pun, Y dia pun adalah 1 lah. Sebab dia segaris kan, nampak ni. Nampak ni. Ni 1, nampak ni B kat sini. So dia pun adalah 1 juga. So Y dia, maka Y dia tu adalah 1. Yang kita tak tahu X dia berapa. Tapi dia cakap X ni jarak dia adalah 4 unit antara A, B. Jadi 2 ni kita hanya perlu tambahlah 4. Sebab nak pergi ke sini. Kalau kat sini 2, 3, 4, 5, 6. Tak sama jarak cikgu punya tu. Maka kat sini adalah 6. Maka X kamu adalah 6. Jadi jalan kerja yang kamu kena buat hanya perlu tambah aja paksi X kamu kat paksi X kamu tu. 2 tadi tu kamu tambahlah dengan 4 unit sebab jarak dia 4 unit. Bagi X kamu akan dapat 6. Jadi titik dia sekarang berapa? 6, 1. Okey. Titik B kamu 6, 1. Fahamkan sahaja apa yang diminta tu. Nak kena atur strategi dulu. Jadi daripada soalan dia tak suruh pun kita cari titik tengah. Tapi kita kena tengok pada gambar tu. Pastikan apa data yang ada. Dan kita tengok, kita nak pakai titik tengah. Kita pakailah titik tengah dalam kes ni. Sebab dia dah bagi satu garis. Dah ada titik tengah. Ada satu lagi titik yang tak ada. Jadi kita boleh cari titik yang ni. Lepas kita dah dapat guna kaedah titik tengah ni, kita dapat titik A, tengok pula titik B, dia kata jarak 4 unit. B ni selarilah dengan A ni satu line kan. Jadi nilai bagi paksi X dia sama. Ni sama nilai dia. Sebab dia duduk pada satu garis. Yang ni sama ni. Nampak ke tak ni? Ni sama. Sebab dia duduk pada satu garis. Tapi yang nak mencarinya apa? 6 ni paksi dia, paksi X ni. Macam ni saya dapat 6, saya tambahkan saja dengan 4 sebab jaraknya dia kata tambah 4, jarak dia 4 unit Dalam soalan cakap 4 unit. Jadi saya tambahlah 1, 2, 3, 4 ataupun 2 tambah 4. Dapat 6. Jadi koordinat bagi titik B pula adalah 6, 1. Dapatlah jawapan. 2, 1 untuk titik A. 6, 1 untuk titik B. Baru jawab untuk A. Tak jawab lagi untuk B. Titik B ni bagus, senang. Sebabnya dia terus tanya kat kita titik perpenjuru bagi BD tu apa. Jadi BD mana BD? BD. Dia suruh kita cari titik perpenjuru BD. Jadi maksudnya ada satu garis lurus kat sini. Mana nak tarik ni? Pakai pen hitam. Pen merah lah. Ada satu garis. Saya gunakan baris. Saya tarikkan. Macam tu. Dia suruh kita cari titik tengah perpenjuru. Dekat sini lah. Apakah titik tengah kat sini?
Jadi kalau kita nak cari titik tengah ni, kita kenalah pakai formula titik tengah juga. Macam ni formula dia. Jadi macam mana? Pakai kertas lain saya jawab. Jadi kita ada satu titik pakai kertas lain. So titik tersebut dia kan serong macam ni kan. Tersebut serong macam tu. Saya tulis ya. Dia punya koordinat dekat sini. D dia adalah 27. Manakala B dia, saya tulis balik, 61 yang kita dah kira sama-sama tadi. Yang dia nak cari kat sini. Kat sini berapa titik tengah dia. Jadi kita guna balik formula titik tengah yang kita dah belajar. X 1 tambah 2 bahagi X 1 tambah X 2. Tertinggal bahagi 2. Dengan Y 1 tambah Y 2 bahagi 2. Right? Lepas tu masukkanlah nilai. Okay. Ni BD. Bolehlah BD ke DB ke. So ni X Y X Y. Saya tambah 6 tambah 2 bahagi 2. Okay, 7 tambah 1 bahagi 2. 6 tambah 2, 8. 8 bahagi 2, 4. Tada! So, kita dapat 4. Jadi, 7 tambah 1, 8. Bahagi 2, 4 juga. Jadi koordinat bagi titik tengah perpenjuru BD adalah 4. 4 koordinat dia. Okey, sampai situ saja untuk video kali ini. Cikgu menerangkan salah satu contoh soalan yang mana pelajar kena pandai atur strategi nak jawab. Kadang-kadang macam soalan A tu dia tak bagi tahu pun nak cari jarak ke, nak cari titik tengah ke, kena tengoklah pada rajah tu. Kemudian daripada situ pula dah selesai jawab A, make sure betul, sebab kalau tak betul salah juga untuk B ni. Jadi B ni kita gunakan data ni untuk cari perpenjuru bagi BD. Jadi kalau sini awal ni kamu salah kat titik B ni, yang B ni confirm salah lah. Jadi lepas tu perpenjuru ni maksudnya di hujung ke hujung titik tengahnya. Kita gunakan formula titik tengah dan kita dapat koordinatnya. Okey, itu saja dalam video kali ini. Panjang juga untuk soalan yang kedua. Kalau cikgu ada salah silap, cikgu minta maaf. Cikgu manusia biasa, ada kilafnya kadang-kala. Kalau ada soalan boleh komen dekat bawah. Tengok habis aja hari ni. Kena bersihkan ni. Jadi kalau ada pelajar yang boleh jawab soalan kawan-kawan, boleh tolong cikgu jawabkan, sebab kadang-kadang cikgu pun tak sempat. Seronok kalau kita ada perbincangan matematik dekat bahagian komen dekat bawah tu. Ajak kawan tengok rancangan Cikgu Aisyah Channel sama-sama, tambah ilmu. Salah silap, cikgu minta maaf juga lagi sekali. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Dalam chapter bab 7 dah habis, bab 8 pula. Jangan jemu-jemulah tengok Cikgu Aisyah Channel. Follow Telegram cikgu, kat situ cikgu memang ada banyak post kata-kata semangat, video cikgu kan kat situ. Jangan lupa jugalah, dah lama tak cakap ni, like, share dan subscribe kalau pelajar rasa video ini membantu. Okey, kita jumpa lagi tau next untuk bab 8. Bye bye. Cikgu Aisyah Channel.